Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ya, kita masih lagi berada di fi'il peringkat yang ketiga, tuan-tuan. Fi'il peringkat yang ketiga, ya. Okey, saya ulang balik pengajian kita. Fi'il peringkat yang ketiga ada dua jenis. Satu fi'il yang mabni, ya, satu lagi pecahan yang kedua ialah fi'il yang mu'rab. Betul kan? Okey, fi'il yang mabni dulu saya ulang. Fi'il yang mabni yang pertama ialah fi'il madhi. Nanti saya besarkan, ya. Yang pertama ialah fi'il madhi. Yang kedua ialah fi'il amar. Sebentar, tuan-tuan. Yang ketiga fi'il mudhari' yang dilekatkan dengan dua jenis nun. Yang pertama ialah nun niswah. Nun niswah ni apa? Nun jamak perempuan. Mereka dan kamu. Tapi mereka perempuan saja, kamu perempuan saja. Kalau contoh kat sini mereka menghormatikan. Yakramna na. Nun ni kita panggil nun niswah. Takramna, ini adalah kamu, kamu menghormati. Nun ni kita panggil nun niswah. Jadi dua-dua ni ialah nun niswah. Maka fi'il mudhari' itu kalau di dalamnya ada nun niswah, maka dia termasuk dalam kelompok fi'il yang mabni juga, tuan-tuan. Yang kedua, kalau fi'il mudhari' itu dilekatkan dengan nun taukid. Nun taukid ni tak ada masalah sebab warnanya akan ditukarkan dan automatik tuan-tuan akan tahu ni nun taukid. Jadi fi'il mudhari' yang ada sebelum daripada nun taukid ini juga akan menjadi mabni. Kenapa? Sebab dia dilekatkan dengan nun jenis yang kedua, nun niswah. Nun taukid, nun niswah, ni nun taukid, tuan-tuan. Baik, okey. Apa dia fi'il yang mu'rab pula? Fi'il yang mu'rab pula, tuan-tuan, ialah semua fi'il mudhari' yang tidak dilekatkan, fi'il mudhari' yang boleh diubah baris itu yang mu'rab, iaitu hanya fi'il mudhari', fi'il mudhari' yang tidak dilekatkan dengan nun niswah ataupun nun taukid. Okey, fi'il mudhari' dia boleh berubah kepada tiga jenis perubahan. Yang pertama, dia boleh marfu'. Inilah keadaan asal dia, tuan-tuan. Fi'il mudhari' dia boleh marfu'. Ini keadaan asal fi'il mudhari' sebenarnya. Dia akan berubah menjadi mansub dan dia boleh berubah menjadi majzum. Bila dia akan berubah menjadi mansub? Apabila dia diganggu oleh haraf-haraf nasab ni, tuan-tuan. An, lan, izan, kaifa dan la, supaya ni geng kereta kan. Kalau dia sebelum fi'il mudhari' itu ada haraf nasab, maka dia jadilah fi'il mudhari' itu mansub. Bila pula fi'il mudhari' akan bertukar menjadi baris mati, majzum? Bila dia diganggu oleh haraf jazam lah. So haraf jazam, ingat dia ada kuncu-kuncu dia dan ada bos dia, tuan-tuan. Bos dia ialah in dan semua kalimat isim syarat semua. Kalau isim syarat dan haraf syarat, maka dia bos. Dia boleh menjazamkan dua sekali fi'il mudhari' yang menjadi syarat pun dia jazamkan, yang menjadi jawab pun dia jazamkan juga. Kalau kuncu-kuncu dia boleh menjazamkan satu saja fi'il mudhari'. Tuan-tuan tengok balik ni. Ini kuncu-kuncu dia. Okey, hari ni tuan-tuan kita nak jelaskan tentang kalau fi'il mudhari' itu berada dalam keadaan asal. Kalau fi'il mudhari' itu dia berada dalam keadaan asal dia marfu'. Okey, hari ni saya nak jelaskan tentang tanda-tanda marfu'. Dia sebenarnya ada tiga tanda. Tanda yang pertama ialah dengan tanda yang pertama ialah dengan dhammah. Tanda yang pertama ialah dengan dhammah. Tengok nombor satu ni. Dengan dhammah. Tanda yang kedua ialah dengan huruf illah. Tanda yang ketiga ialah dengan cek nun. Bila masa cek nun? Apabila dia termasuk dalam kelompok fi'il 5 ataupun kelompok fi'il mudhari' yang 5. Okey, saya nak jelaskan satu persatu semula, tuan-tuan. Okey. Fi'il mudhari' yang pertama ialah dengan dhammah. Yang ni tak payah bahaslah tadi. Tuan-tuan dah tahu. Saya dah jelaskan. Contoh tadi saya bagi apa? Kalau dia duduk yajlisu, sin tu bari depan kan? Kalau dia baca yaqra'u, hamzah tu bari depan. Kalau ya'kulu, lam tu bari depan. So itu menunjukkan fi'il mudhari' itu tanda marfu' pada fi'il mudhari' itu ialah dengan dhammah. Ingat fi'il mudhari' asalnya dia berpangkat marfu'. So tanda marfu' yang pertama ialah pakai dhammah. Macam isimnya kan. Okey, tanda marfu' yang kedua, yang ni sama macam isim lah, yang lain jangan tuan-tuan ni. Yang sama-sama lah, yang tak sama tak sama. Tuan-tuan jangan samakan semua benda. So tanda yang pertama fi'il mudhari', tanda yang paling popular ialah dengan dhammah. Dia marfu' dengan dhammah. Okey, tanda yang kedua ialah dengan haraf illah. Tuan-tuan tengok tuan-tuan punya diagram tu, haraf illah. Jadi haraf illah kan ada tiga. Kadang-kadang ya, kadang-kadang waw, kadang-kadang alif. Ya yang tak ada titik biasanya, waw yang tak ada hamzah, waw yang tak ada baris ataupun alif yang tak ada hamzah. Okey, sekarang ni katalah perkataan itu yarmi. Yarmi maknanya dia lempar ataupun dia lontar. Hujung ni ada ya, tuan-tuan kan, yarmi. Bila kalimat sebelum haraf illah ni baris bawah, maka dia ya lah.
Yarmi. Jadi kalau ditanya, ini fi'il mudhari' Ustaz. Ustaz kata fi'il mudhari' kalau dia tidak diganggu oleh haraf nasab dan haraf jazam, dia marfu'. Mana tanda marfu' dekat kalimat yarmi ni? Jawapannya ya di hujung ni. Sebab apa pakai ya? Sebab fa'il mudhari' yang hujungnya kalau ada haraf ilah ya, haraf ilah ya itulah yang menjadi tanda marfu' dia. Begitu juga kalau fi'il mudhari' yang hujung dia ada haraf ilah waw, yatlu, dia baca. Jadi kalau kalimat ni mana tanda marfu' dia? Waw. Waw haraf ilah ni lah yang menjadi tanda marfu' dia. Kalau hujungnya ada alif, yad'a, nampak ni? Yad'a dia berdoa kan? Ni ain ni kan bagi atas kan, jadi automatik kita tahu walaupun melengkar macam ya tapi dia ialah alif, tuan ni. Jadi yad'a. Jadi mana tanda marfu' dekat dalam kalimat yad'a ini? Ni alif hujung ni yang melengkar macam ya ni. Ini kita panggil dia alif maksurah kalau dalam istilah teknikal nahwu, tuan-tuan. So tanda yang kedua ialah dengan haraf illah. Kalau hujung dia mu'tal lah, kalau hujung dia ada haraf illah lah, maka haraf illah itulah yang menjadi tanda marfu' dia. Okey, yang ketiga tuan-tuan. Yang ketiga tengok dengan nun. Tanda marfu' pada fi'il mudhari' jenis yang berikutnya ialah dengan cik nun. Masa bila Allah pakai cik nun sebagai tanda marfu'? Apabila dia termasuk dalam fi'il mudhari' yang 5, tuan-tuan. Mana fi'il mudhari' yang 5? Okey, tuan-tuan sebentar ya. Fi'il mudhari' yang 5 ini, yang pertama kalau di dalamnya ada ganti nama diri huma, yang kedua antuma, yang ketiga hum, yang keempat antum, yang kelima anti. Inilah 5 geng fi'il mudhari'. Huma makna apa? Mereka berdua. Kalau makan, mereka berdua makan. Antuma, kamu berdua makan. Hum, mereka makan. Antum, kamu makan. Anti, engkau makan. Tapi engkau perempuan. Kalau makan lah. Kalau duduk, mereka berdua duduk. Kamu berdua duduk. Mereka duduk. Kamu duduk. Dengan engkau perempuan duduk. Kalau buat, mereka berdua buat, kamu berdua buat, mereka buat, kamu buat, engkau perempuan buat. Okey, kat sini kita panggil buat kan, okey. Yaf'ala ni, mereka berdua buat. Nun ni lah. Nun ni ialah nun penambahan, menunjukkan dia sedang marfu' pada fi'il mudhari' yang tidak diganggu. Antuma, kamu berdua buat, taf'alani. Mereka buat, yaf'aluna. Kamu buat, taf'aluna. Engkau perempuan buat, taf'alina. Nampak ni? Semua hujung dia ada nun. Tapi nun kadang-kadang bari bawah lah macam ni. Kadang-kadang nun dia bari atas, tak kira lah. Asalkan nun ni, nun inilah yang menjadi tanda marfu' kepada fi'il mudhari' yang di dalamnya ada ganti nama diri yang 5 ini. Huma, antuma, hum, antum dan anti. Huma, antuma, hum, antum dan anti. Huma maknanya mereka berdua. Antuma kamu berdua. Hum mereka. Antum kamu. Anti engkau tapi perempuan. Jadi kalau semua-semua ni fi'il mudhari' yang di dalamnya ada benda alah ni, ada ganti nama diri ni, maka tanda nak menunjukkan dia sedang marfu' ialah huruf nun dekat ujung kalimat ini. Faham tuan-tuan semua kalimat fi'il mudhari' ada 14, yang ada nun dekat ujung ada 7. 2 ialah nun niswah, 5 lagi ni geng fi'il 5. Yang lain semua tak ada nun, tuan-tuan. Yang lain semua tak ada nun Okay, baik tuan-tuan, cuba tuan-tuan buka surah Al-Baqarah. Kita ambil hari ni ayat yang ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Tuan-tuan kita ambil ayat ni, kemudian kita kita cuba cari fi'il-fi'il yang ada dekat dalam tu. So kita bahaskan sebentar tuan. Alright. Kita tak payah bahas sangat tentang makna, semua tuan-tuan dah tahu Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiquna. So kalau ada saja kalimat fi'il tuan-tuan, kita terus bahaskan. Kalau fi'il tu fi'il madhi ataupun fi'il amar, dia mabnilah. Kalau fi'il mudhari' baru kita bahaskan mana tanda marfu' dia kalau dia tidak diganggu oleh haraf nasab ataupun haraf jazam. Okey, alladzina yu'minuna bil ghaib. Ini rangkap pertama iaitu orang-orang yang mereka beriman bil ghaib dengan yang ghaib. Kita ada fi'il mudhari' kat sini, yu'minuna, mereka beriman Okey, alladzina yu'minuna bil ghaib. Ni siapa dia orang yang beriman dengan yang ghaib ni? Orang muttaqin ni, tuan-tuan baca ayat sebelum orang-orang muttaqin ini Al-Quran menjadi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa ataupun orang muttaqin. Siapa dia orang muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaib, iaitu orang-orang yang mereka beriman ataupun mereka percaya kepada yang ghaib. Alladzina, orang-orang yang, inilah kalimat isim. Inilah isim yang ada gelaran dan fungsi, tuan-tuan. Gelarannya ialah isim mewakili, so fungsi dia mewakili lah. So dia mewakili siapa? Dia mewakili al-muttaqina. Ini dalam ayat sebelum, orang-orang bertakwa ni Baik, yu'minuna ni mereka beriman. Ni isim ke fi'il ke haraf? Cuba jawab tuan-tuan.
Ini ialah kalimat fa'il. Fa'il apa? Ada telah tak? Tak ada kan? Ini fa'il mudhari'. Baik, kalau fa'il mudhari', kalau pelajaran peringkat kedua, ganti nama diri dekat dalam ni apa? Mereka. Mereka rujuk pada siapa? Rujuk kepada alladzina. Alladzina ni siapa? Orang yang beriman. Okay, ada tak maf'ulun bih? Jawapannya tak ada kat dalam ni ya. Al-ghaibi ni bukan maf'ulun bih, dia baris bawah. Nak jadi maf'ulun bih, dia kena baris atas. Dia kena mansub. Okay, pelajaran peringkat ketiga tentang yu'minuna ini. Sekali lagi saya tanya, ni fa'il apa? Ni fa'il mudhari' kan? Okay, kalau ni fa'il mudhari' dia mabni ke mu'rab? Dia mu'rab. Betul ke tidak? Dia mu'rab. Okey, sebelum dia ada tak haraf nasab ataupun haraf jazam? Tak ada ustaz. Sebelum ni alladzina bukan haraf pun kan. So, dia tidak diganggu. Jadi kalau dia tidak diganggu, dia maintain dalam keadaan asal dia tuan-tuan. Betul ke tidak? Keadaan asal fi'il mudhari' ni marfu' ke mansub ke majzum? Dia marfu'. Asal keadaan dia marfu'. Betul ke tidak? Okey, kalau dia marfu', tanda marfu' ada 3. Kadang-kadang Allah pakai dhammah. Di sini Allah tak pakai dhammah. Kadang-kadang Allah pakai haraf illah kalau ujung dia mu'tal. Dekat sini pun tak ada mu'tal. Ujung dia nun kan? Okey. Mana tanda marfu' dia? Di sini tanda marfu' dia ialah cik nun. Jadi tuan-tuan ingat tak? Allah akan pakai tanda cik nun masa bila? Masa kalimat fi'il mudhari' ini termasuk dalam kelompok geng fi'il 5. Ingat tak? Geng fi'il 5 ni semua fi'il mudhari'. Yang pertama huma, yang kedua antuma, yang ketiga hum, yang keempat antum, yang kelima anti. Ni apa ni tuan-tuan? Hum. Mereka kan? Mereka hum. Betul ke tidak? Jadi ini termasuk dalam fi'il mudhari' yang 5. Betul ke tidak? Jadi kalau fi'il mudhari' yang 5, tanda marfu' pada fi'il mudhari' yang 5, Allah pakai cik nun. Cuba buka balik tuan-tuan punya diagram orange tu. Nampak? So tanda marfu' di mana nun. Kau tanya kenapa Allah pakai nun dekat fi'il mudhari' yang ni? Sebab ini termasuk dalam fi'il mudhari' yang 5. Ya. Okey, B maknanya dengan ni haraf jar al-ghaibi. Al-ghaibi ni isim biasa, dia berpangkat majrur. Ya, tanda majrur dia kasrah. Kenapa pula dia dapat pangkat majrur? Sebab dia selepas haraf jar. Okey. Wa yuqimuna as-salata. Wa yuqimuna as-salata. Ni kriteria yang kedua orang-orang mutakin ini dan mereka mendirikan solat. Wa dan ni haraf ataf. Yuqimuna, mereka mendirikan tuan-tuan mereka mendirikan. Ni isim ke fi'il ke haraf? Mereka mendirikan, mereka duduk, mereka pergi, mereka makan. Inilah kalimat fi'il. Fi'il apa tuan-tuan? Tak ada telah. Ni fi'il mudhari'. Betul ke tidak? Okey, kalau fi'il mudhari' dalam pelajaran peringkat kedua, apa ganti nama diri dia? Mereka. Mereka rujuk pada siapa? Mereka rujuk kepada allazina ataupun al-muttaqina. Okey, ada tak maf'ulun bih? Tengok ada tak maf'ulun bih? Mereka mendirikan apa? Ada ke tidak? Ada. Solat ustaz. Okey, sekarang ni dia layak tak jadi maf'ulun bih dari segi teknikal? Layak ustaz sebab ujung dia mansub. So ada maf'ulun bih iaitu as-salata. Okey. Baik, sekarang ni tuan-tuan tengok yuqimuna ni kalau kita belajar pada peringkat yang ketiga, ya, saya nak tanya lagi sekali, ni fi'il apa? Tuan-tuan akan kata ustaz ni fi'il mudhari'. Betul ke tidak? Okey, kalau fi'il mudhari', ya, ini fi'il mudhari' yang berada dalam keadaan asal dia marfu' ke ataupun dia telah berubah menjadi mansub ataupun majzum? Jawapannya sebelum kalimat yuqimuna ni ada wa. Wa dia tak termasuk geng kereta, dia tak termasuk geng motor. Betul ke tidak? Tuan-tuan cek balik. Dia tak termasuk pun dalam geng kereta ataupun geng motor. Jadi maknanya yuqimuna ni berada dalam keadaan asal. Dia bukan geng kereta apa anlan izan kai kan, la dengan fa supaya dengan hatta. Wa tak ada. Begitu juga dengan fi'il isim yang menyebabkan fi'il mudhari' jadi majzum bari mati pun tak ada. Dia bukan la cegah, dia bukan lam, dia bukan lama, dia bukan la suruh, bukan, tak ada. So ini fi'il mudhari' ini berada dalam keadaan asal. Keadaan asal dia marfu' ke mansub ke majzum tuan-tuan? Tentulah marfu'. Betul ke tidak? Okey, kalau dia marfu', mana tanda marfu' dia? Okey, tanda marfu' kan ada 3, ingat tak? Yang paling popular Allah akan pakai dhammah dekat ujung. Ni tak ada ustaz. Okey, tanda yang kedua Allah pakai haraf illah. Haraf illahnya apa? Ya ataupun waw ataupun alif kan? Ujung. Tak ada juga ustaz. Ni kan nun. Okey, tanda marfu' di mana? Dalam kalimat yuqimuna ustaz. Untuk yuqimuna ini tanda marfu'nya ialah cik nun. Jadi kalau tanya kenapa pula pakai cik nun ni? Sebab dia termasuk dalam kelompok fi'il mudhari' yang 5. Ingat tak? Fi'il mudhari' yang 5 ni apa dia? Dalamnya ada huma, ada antuma, ada hum, ada antum dan ada anti. Ingat tak tuan-tuan ya? So kalau ada 5-5 tu dekat dalam salah satu dekat dalam fi'il mudhari' tersebut, maka fi'il mudhari' tu tanda marfu' dia ialah dengan cik nun. Ni dalam ni ada apa? Dalam ni ada hum ustaz, ada mereka. Jadi dia ni termasuk geng fi'il mudhari' yang 5. Sebab itulah dia nak tunjuk dia marfu' pakai cik nun. Cik nun kat ujung Okey, as-salata inilah kalimat isim. Dia ialah isim biasa.
Ya, dia isim biasa, dia berpangkat mansub. Sebab apa dia dapat pangkat mansub? Tanda mansub di mana? Tanda mansub di fathah. So tanda penyebab dia apa? Penyebab dia dapat pangkat mansub kerana dia adalah maf'ulun bih untuk kalimah yuqimuna ini. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Kita ada last fi'il mudhari' ni tuan-tuan So kita punya soalan kan dekat fi'il mudhari' yang last ni. Wa dan ni haraf ataf, mimma ada dua kalimat, min dari haraf jar, ma apa yang isim mausul, isim yang mewakili razaqnahum, razaqna kami telah rezekikan kepada mereka. Kami telah beri rezeki atau kami telah rezekikan ni isim ke fi'il ke haraf tuan-tuan? Kami telah beri rezeki. Apa dia? Ada telah ni. Apa dia? Fi'il. Fi'il apa tuan-tuan? Ni fi'il madhi. So fi'il madhi, apa ganti nama diri dekat ni? Kami. Kami rujuk pada siapa? Rujuk pada Allah dan kerajaannya. Ada tak maf'ulun bih? Ustaz tengok ni ada dhamir melekat dengan fi'il. So secara automatik dhamir ini jadi maf'ulun bih kan? So jawapannya adalah maf'ulun bih. Mana dia? Hum. Kaedah ustaz kan kalau ada ganti nama diri melekat selepas kalimat perbuatan, secara automatik ganti nama diri ini menjadi maf'ulun bih. Jadi adalah maf'ulun bih ni lah dia. So, kalau kita belajar razaqna ni pelajaran peringkat ketiga, ini fi'il apa? Fi'il madhi ustaz. Kalau fi'il madhi dia mabni ke mu'rab? Cuba tuan-tuan jawab. Fi'il madhi. Fi'il madhi dia mabni, so tak payah bahas. Yang kena bahas fi'il mudhari' saja. Betul ke tidak? So, okey habis Inilah isim. Dia ni ialah isim yang ada gelaran dan fungsi, iaitu isim dhamir. So, dhamir dia jadi dhamir kepada siapa? Dia jadi dhamir kepada al-muttaqin ni. Apa yang kami rezekikan kepada mereka, yunfiquna, mereka menafkahkan. Okay, kalimat terakhir tuan-tuan, yunfiquna ini ialah kalimat fi'il. Dia ialah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' dia mabni ke mu'rab? Jawapannya dia mu'rab. Okey, fi'il mudhari' dia mu'rab. Ini fi'il mudhari' yang berada dalam keadaan asal dia marfu' ke mansub ke majzum. Okey, ustaz, sebelum ni tidak ada geng kereta, tidak ada geng motor. Maknanya fi'il mudhari' ini berada dalam keadaan marfu', keadaan asal dia marfu'. Okey, tanda marfu' ada 3 tuan-tuan. Tanda marfu' yang pertama kadang-kadang Allah pakai dhammah dekat ujung. Ini tak ada. Yang kedua kadang-kadang Allah pakai haraf illah ataupun haraf mu'tal kan kat ujung. Ya atau waw atau alif Ni tak ada, ni pakai nun. Okey, sekarang ni tuan-tuan. Tuan-tuan tahu Allah nak tunjukkan yang fi'il mudhari' ini sedang berpangkat marfu', Allah pakai cik nun kat ujung. Betul ke tidak? Okey, kenapa Allah pakai cik nun kat ujung? Sebab ni termasuk dalam kelompok fi'il mudhari' yang 5. Ingat tak? Okey, soalan kuis saya, tolong bagi tahu dengan saya, apakah fi'il mudhari' yang 5 tersebut? Saya nak dengar 5 tuan-tuan Tuan-tuan tolong jawab dan hantar ke 0108173131. Apakah ganti nama diri yang termasuk dalam kelompok fi'il mudhari' yang 5? Ada 5 tuan-tuan jangan kurang Tengok tuan-tuan punya diagram tu dan jawab elok-elok. Tulis dalam rumi pun tak apa. So tolong jelaskan pada saya. Hantar ke 0108173131. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.